Disebabkan kali ni agak lama, maka dah tak ramai orang kita ni dah ambil tahu sangat cerita Palestin. Saya ingat masjid ni je yang suruh ceramah tajuk Palestin. Saya lama dah tak pakai benda ni. Sebab orang lain dah tak cerita. Sebab kita lama sangat. Bahkan ada beberapa masjid yang menjemput, ini untuk saya lah, yang asalnya jemput tajuk Palestin. 2-3 hari sebelum program tukar tajuk lain. Dia tanya kenapa tak nak teruskan tajuk Palestin. Macam dah okey. Okey, kita ikutlah penganjur kan. Macam dah okey je Ustaz, macam dah tak ada apa lah. Apatah lagi orang kita ni, orang Malaysia ni, ini kajian netizen lah. Kalau kita tengok perangai netizen ni, orang kita ni panasnya 3 bulan je. Lepas 3 bulan dia malas dah. Angat-angat tahi apa saya tak tahulah, ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan fayassirhu faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, barisan ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Sendayan. Seterusnya yang saya hormati juga tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini sempena dengan Karnival Badan Sihat, Poket Sihat, anjuran Bank Islam dan Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Sendayan. InsyaAllah pagi ini kita saling bertatap muka dan saya diminta membincangkan satu tajuk, iaitu Keranamu Palestin. Hadirin hadirat sekalian, saya percaya tajuk ini ada kena-mengena dengan perang Palestin yang sedang berlaku sekarang, yang mana orang barat atau media barat memanggilnya 2023 Israel-Hamas War. Dia tidak sebut Palestin, dia sebut Hamas. Ia sejak 7 hari bulan Oktober 2023 sampai pagi ini, hari ini dah 9 hari bulan Disember, sudah genap peristiwa ataupun perkara ini berlaku selama 2 bulan 2 hari. Ini antara sejarah terpanjang dalam sejarah pertembungan atau konflik antara Israel dengan Palestin. Bermula pada 7 Oktober 2023, Hamas telah melakukan serangan. Hamas telah melancarkan serangan yang dinamakan Amaliyat Tufanil Aqsa ataupun Operation Al-Aqsa Storm. Operasi Taufan Al-Aqsa. Yang mana serangan itu dilakukan ke atas penempatan-penempatan haram Israel. Dan serangan ini memberi kejutan yang sangat besar kepada penduduk di Israel. Sehingga kan media antarabangsa ketika itu menggunakan istilah
unprecedented. Unprecedented ini maknanya never done or never known before. Satu bentuk serangan yang tak pernah dilakukan sebelum ini, ataupun satu bentuk serangan yang tak dijangkakan. Dan serangan ini pula berlaku pada hari sambutan hari kebesaran orang Yahudi yang dipanggil Shemini Atzeret. Shemini Atzeret ini dirayakan sebagai menandakan hari selepas tamatnya perayaan Sukkot. Dia orang Yahudi ni tuan-tuan, dia ada 7 raya dia yang besar. Macam kita ada 2 raya besar, dia ada 7 raya besar. Pertama, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ni sambutan tahun baru Yahudi. Yang ni dia akan buat ritual tiup trompet, shofar dia panggil. Yang trompet tu buat daripada tanduk kambing. Jadi 10 hari pertama tahun baru itu dipanggil nama hari taubat. Macam kita Ashura lah, 10 Muharram masuk, 10 yang pertama tu adalah hari untuk beramal ibadah. Dan mereka akan beribadat, dia akan minta maaf, akan jadi orang baik sampailah tibanya perayaan Yom Kippur. Jadi Yom Kippur ni pula hari kebesaran yang kedua orang Yahudi. Yom Kippur ni hari penebusan dosa. Dia buangkan semua dosa dia pada Yom Kippur. Dan mereka wajib berpuasa 25 jam. Dan mereka akan berada di sinagog dia ataupun rumah ibadat mereka. Macam kita nanti masuk bulan Rejab, Syaban, Ramadan pun begitu juga. 3 bulan ini adalah bulan kita jadi orang baik lah kebiasaannya. Nanti Syawal tumbuh tanduk balik. Tapi dia start Rejab tu dia jadi baik lah semua orang. Kemudian dia ada yang ketiga, Sukkot. Sukkot ni pesta buat kemah. Dia akan mengenang balik perjalanan nenek moyang dia yang hidup secara berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dia akan memperingati itu dengan buat perayaan Sukkot. Bina balik kemah, duduk balik, rasa suasana itu. Dan perayaan yang keempat, Shemini Atzeret. Biasanya digabungkan dengan Simchat Torah. Dia ni hari yang mereka akan habiskan waktu sebentar di dalam kemah ataupun sukah itu. Yang tadi bina Sukkot untuk nak mengenang nenek moyang. Dia ada bacaan mantra, baca kitab apa semualah. Shemini Atzeret ini, dia duduk dalam kemah, tak baca apa-apa. Minum teh, bertafakur, mengenang balik sejarah. Ingat nenek moyang dia kena halau dengan Firaun apa semua. Dia akan duduk, dia tak ada apa-apa dia buat. Ada setengah orang dia buat Simchat Torah. Simchat Torah ini, dia akan baca Taurat dan dia akan khatamkan Taurat itu. Dia pun ada khatam Quran dia juga, khatam Taurat dia, Simchat Torah. Perayaan yang kelima, Hanukkah. Hanukkah ni hari kita mentahbis. Dia ada pakai satu alat menorah. Dia panggil menorah ni cabang 9 disebut Chanukia. Sekarang ni di tengah buat perayaan inilah sekarang. Kemudian hari yang ke-6, hari Pasah. Hari Pasah ni hari yang sangat penting. Hari mengenang pembebasan mereka daripada hamba, jadi hamba di Mesir. Dan perayaan yang ketujuh adalah Tisha B'Av. Jadi tuan-tuan, perang ini mereka tak jangka berlaku sebab diserang pada hari raya dia. Itu sebab Yahudi marah betul kepada orang-orang Hamas khususnya. Sebab mereka diserang semasa hari raya. Perang pula berlaku pada hari Sabtu. Dia orang Yahudi, hari Sabtu hari besar dia. Hari besar maksudnya cuti. Dia tak bekerja. Macam kita orang Islam, hari besar kita hari Jumaat. Orang Kristian, hari besar dia hari Ahad. Kalau orang Yahudi, hari besar dia hari Sabtu. Macam kita kan hari Jumaat, kalau pergi ke negeri yang memang tak bekerja hari Jumaat kan sunyi. Bandarnya sunyi, kedai banyak yang tutup lagi. Macam kita pula yang cuti hari Ahad, bandar kita hari Ahad tak berapa hidup sebab cuti. Jadi samalah bagi orang Yahudi, hari Sabtu ni hari Sabat dia, hari cuti. Sebab itu dia panggil serangan ini unprecedented. Kami tak terfikir pun akan diserang
pada hari raya kami dan pada hari kami bercuti. Sebelum ini, antara Hamas dengan Israel dah kerap berperang. Tahun 2008, Hamas pernah perang dengan Israel. Perang berapa lama? 22 hari. Bermula Disember 2008 sampai Januari 2009. 1,500 orang terkorban masa itu, orang Palestin. Masa tu kita tak berapa ambil tahu sangatlah. Orang Malaysia baru tahu masalah Palestin kebelakangan ni sajalah. Sebelum ni dia dengar-dengar begitu saja, boikot seminggu, lepas tu dia makan semula begitu. Ni agak lama sikit lah. Anak-anak pun alhamdulillah dah makan nasi dah sekarang, tak berapa makan dah burger-burger ni. Dulu sering berlaku. 2008 tu 1,500 orang mati syahid. Tapi di Palestin ni dia ajaib, khususnya di Gaza. Dalam tempoh 22 hari perang antara Palestin dengan Hamas, Palestin dengan Israel, dalam tempoh 22 hari 1,500 orang mati. Yang ajaibnya, dalam tempoh yang sama 22 hari itu 1,500 bayi juga dilahirkan. Dia orang Palestin ni, kalau wanitanya subur luar biasa. Dia mengandung mudah mengandung, mabuknya tak teruk. Sampai mereka kadang tak sedar pun mengandung. Macam orang kita kan kalau mengandung, itu sekampung tahu dia mengandung. Mabuknya muntah pagi-pagi, sekampung dengar wah weh, memang dengar betul. Orang Arab dia tak sedar pun dia mengandung. Mengandung gitu je. Sedar mengandung. Lepas tu dia orang mudah mengandung anak kembar. Ini Tuhan bagi kelebihan lah pada orang Palestin. Tahun 2014, sama Palestin bergaduh juga dengan Israel. Masa ni pun orang Malaysia tak berapa ambil cakna sangat. Tak tahu kita sibuk apa 2014. Saya pun tak ingat apa sebab kita tak sibuk. Berapa lama perang itu? 50 hari. Pun orang kita tak ambil tahu sangat. Tapi kali ini 2 bulan 2 hari. Kenapa masanya lebih panjang? Sebab preparationnya lebih kali ini. Dalam peperangan sebelum ini, sejak bermulanya perang tahun 2008, Gaza kebanyakan masanya berada pada posisi defensif. Orang Palestin banyak main defense lah, main bertahan. Kalau ikut skrip standard, Israel lancar serangan udara. Gaza berdil balik. Mesir masuk jadi pendamai. Orang Malaysia boykot McD dengan Starbucks. Itu standard skrip daripada dulu. Tapi sejak 15 tahun lepas, Israel serang, Palestin jawab. Mesir datang damai, orang Malaysia macam biasalah. Netizen macam-macam. Tapi kali ini Hamas tukar strategi. Hamas dia pula melancarkan ofensif. Dia berjaya tembusi kawasan di bawah kawasan-kawasan kawalan Israel. Maka Israel pula rasalah perasaan macam mana kena serangan. Bila berlaku keadaan ini, kita di Malaysia muncullah beberapa netizen Konoha yang saya panggil. Mereka memperleceh dan mempertikaikan pula tindakan serangan oleh Hamas ini. Mereka kata, Hamas ni bodoh, kata dia. Kalau dia tak serang, tak mati ramai wanita dan kanak-kanak. Patutnya tak payah berperang. Kita buat baik-baik sudah. Dia begini tuan-tuan, perang ni memang tak ada orang suka. Dalam seluruh dunia, mana ada orang suka perang? Askar pun tak suka perang. Tentera yang kerjanya memang perang tu pun, kalau diberi pilihan, janganlah perang. Sebab perang ini, kita terpaksa korban banyak perkara. Kita kehilangan banyak benda. Bahkan dalam Quran, Allah Ta'ala pun, dia menyebut manusia ni takkan suka perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Aku wajibkan pada kamu, kata Allah, untuk kamu berperang ataupun
melawan pencerobohan yang berlaku. Aku tahu, kata Allah, peperangan ni sesuatu yang manusia benci. Tak ada orang suka. Tapi ingat, boleh jadi suatu benda yang kamu benci, sebenarnya benda tu baik untuk kamu. Dan kadang-kadang ada benda yang kamu terlampau suka, tapi benda itu sebenarnya tak elok untuk kamu. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Saya percaya di dalam masjid ini, tak semua tuan-tuan yang suka kepada peperangan ini. Setelah melihat apa yang terjadi, kadang-kadang kita terfikir, tak payah peranglah, nanti akan memakan korban yang banyak. Namun kita perlu ingat, apa yang sedang berlaku di sana adalah perjuangan menuntut kemerdekaan. Tuan-tuan, dalam dunia, mana ada orang menuntut kemerdekaan dengan cara berbalas pantun? Tak ada. Boleh minta kemerdekaan dengan penjajah, baca syair, baca puisi, deklamasi sajak, tak dapat. Buat persembahan teater, terus Inggeris insaf, terus merdeka, tak ada. Lawan. Adakah ketika nenek moyang kita lawan pada penjajah itu dikira tak patut Tok Bahaman tu melawan orang putih? Kan ramai orang Melayu kena bunuh. Tak pernah pula dengar orang cakap begitu. Dah. Untuk mendapat kemerdekaan itu mesti lawan. Hatta nenek moyang kita di Negeri Sembilan ke di mana-mana, nenek moyang kita dulu mandi darah untuk nak mendapatkan kemerdekaan. Walaupun kemerdekaan kita orang mengatakan tanda tangan saja pergi ke London, tapi perjuangan tu dah bermula sejak daripada zaman Portugis lagi. Kita dapat merdeka ini dengan darah, keringat, bahkan nyawa nenek moyang kita. Maka untuk dapat kebebasan memang kena berlawan. Tak ada dah cara lain. Jadi balik kepada cerita Hamas tadi, ramailah anggota keselamatan Israel telah ditahan sebagai tebusan. Susulan daripada itu, Kabinet Israel telah meluluskan satu declaration of war, pengisytiharan perang besar-besaran. Ini bermaksud selama ini perang tak melibatkan semua rakyat. Tapi Benjamin Netanyahu, dia isytiharkan deklarasi perang, semua rakyat Israel dimobiliskan, digerakkan untuk operasi khas ini. Israel ni tuan-tuan, dia punya anggota reserve army dia ramai. Reserve army dia ramai. Israel ada hampir 465,000 anggota reserve army. Dia panggil Sherut Miluim. Macam kita di Malaysia ada Wataniah ataupun PSTD, Pasukan Simpanan Tentera Darat. Kalau di universiti ada Palapes, ada Rotu. Saya menyuruh kepada tuan-tuan yang ada di sini yang sihat-sihat ini, daftarlah sebagai anggota Wataniah ataupun PSTD. Saya tak pasti Negeri Sembilan ni berapa dia punya kepala, 5 apa saya tak ingat. Macam saya 5-12. Semua kena daftar. Kata cinta negara, takkan daftar nama pun takut. Apa benda agak rambut je panjang. Daftar nama untuk menjadi tentera yang boleh dikerahkan bila-bila masa. Masuk PSTD. Yang veteran tu alhamdulillah lah, dia memang anytime dia akan dipanggil. Kita yang awam ini boleh menganggotai Pasukan Simpanan Tentera Darat. Dia ada tentera darat, laut, udara, semua ada. Udara ada, udara saya tak pasti. Kita masuk, ada latihan lah, pergi latihan. Latihan ada allowance, don't worry lah, susah hati, terus susah hati. Macam mana ni pergi latihan? Memang ada latihan tu sesebulan juga, tapi ada allowance. Jadi serulah, nanti buatlah carnival PSTD pula. Panggil askar, kan camp banyak sini, panggil buat kempen sikit. Biar anak-anak muda kita, kau ceramah berdegar-degar, berapi-rapi. Masuk askar pun penakut, fui kan je lah. Kalau takut sangat, mendaftar pun takut. Di Israel, hampir 500,000, 465,000 dia punya reserve army. Di Israel total ada 1,544,186 prajurit laki-laki. Dan dia ada 1,514,063 orang pranita, prajurit wanita. Di negeri kecil, jadi mereka memang train semua rakyat dia untuk pegang senjata.
Kita masuk Wataniah PhD ni nak belajar pegang senjata ya. Pegang senjata supaya andai kata berlaku sebarang perkara yang tak diingini, kita bolehlah berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Tak adalah kita jadi sebagai orang yang terawal duduk di KLIA tunggu kapal terbang nak lari ke negara lain. Tidak. Kita akan lawan lah. Apa nak jadi-jadilah. Kalau kita melihat dari sudut ini, saya fikir sudah sampai masanya kita mengambil suatu semangat bahawa semua orang kita mesti ada kekuatan untuk berhadapan dengan musuh. Belajarlah penggunaan senjata sedikit sebanyak. Ambil pelajaran daripada orang Palestin, ambil juga pelajaran kepada orang Israel sekarang ini. Itu 7 Oktober. 9 hari bulan Oktober, Israel telah balas balik serangan Hamas ini. Dia buat serangan udara besar-besaran. Dan mereka buat pula sekatan terhadap Gaza. 13 hari bulan Oktober, rakyat Palestin telah diarahkan mengosongkan bandar Gaza. Semua dikeluarkan. Pada 27 hari bulan Oktober, Israel lancarkan pula serangan darat besar-besaran ke atas Gaza. Pada 2 hari bulan November, Israel buat kepungan pula kepada Gaza. Pada 24 sampai 30 November baru-baru ini, mereka laksanakan 4 hari jeda kemanusiaan ataupun gencatan senjata. Pos dulu. Selama 4 hari. Tetapi bincang-bincang, Qatar jadi orang tengah. Asal 4 hari tangguh, jadi seminggu. Jadi dalam tempoh seminggu itu, banyak dapat dibuatkan kerja-kerja kemanusiaan. Bermulanya 24 hari bulan November, pukul 7 pagi. Semua orang letak senjata. Kedua-dua pihak setuju berhenti sejenak. Jangan kita berlawan. Apa yang berlaku sepanjang tempoh gencatan itu? Pertama sekali, penukaran tawanan. Yang kedua, masukkan bantuan kemanusiaan. Yang mana yang sakit, bawakan keluar daripada hospital Gaza, bawa ke Mesir. Mana yang boleh kita bantu, kita bantu. Tetapi yang menjadi perbahasan di kalangan penganalisis geopolitik adalah tawanan perang. Dia Israel ni tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dia ada satu perangai yang sangat pelik. Orang Yahudi ni dia pelik. Yahudi ni, dia ada satu pantang nenek moyang dia. Orang dia tak boleh ditawan oleh orang lain. Pantang dia. Dia tak suka POW, Prisoner of War. Dia tak suka. Dalam ajaran Yahudi, dia ada satu kaedah dipanggil sebagai Pidyon Shavuyim. Pidyon Shavuyim ini redemption of captives ataupun penebusan tawanan. Pidyon ini adalah fardu ain dalam ajaran agama Yahudi. Mereka wajib selamatkan atau bebaskan orang Yahudi yang ditawan di pihak musuh. Bahkan Pidyon Shavuyim ini dianggap sebagai antara perintah terpenting dalam undang-undang agama Yahudi. Dia panggil halakha. Macam kita Islam panggil syariat. Yahudi panggil halakha. Halakha ni istilah untuk segala hukum hakam yang ditulis dalam kitab Ibrani. Kitab Talmud dikategorikan Pidyon Shavuyim ini dalam mitzvah Rabbah. Mitzvah ni 613 perintah Allah yang dicatatkan dalam kitab Taurat. Dari kitab Taurat setebal-tebal itu dia ada 613. Sebab itu orang nombor 613 ni nombor keramat orang Yahudi lah. Melepaskan tawanan ini adalah mitzvah yang paling besar sekali. Antara yang besar. Dia panggil fardu ain. Contoh kalau orang dia ditangkap oleh Palestin, disimpan di terowong di Gaza. Sebagai orang Yahudi, dia wajib keluarkan. Dia tak akan benarkan orang dia ditahan di perbatasan musuh. Pelik tak bagi kita? Pelik. Itu masuk dalam agama dia. Kalau dirujuk dalam tu, banyak ayat yang menceritakan kewajipan membebaskan tawanan perang.
Antaranya dalam kitab Devarim, dalam kitab Vayikra, dalam kitab Amsal. Taurat ni dia ada 7 kitab pecahan. Dia ada Bereshit, ada Shemot, ada Vayikra, ada Mabinar, ada Ben Soham, David dan macam-macam lagi. Sebab itu orang Yahudi dia mesti selamatkan dulu dia punya orang daripada jadi tebusan. Kewajipan dia. Dan ini bukan kali pertama berlaku. Sebelum ni berlaku lebih pelik lagi daripada ini. Tahun 2006, 25 hari bulan Jun tahun 2006, Hamas pernah berjaya tangkap seorang tentera Israel namanya Gilad Shalit. Hamas tahan dia selama 5 tahun 4 bulan. Yahudi nak juga dibebaskan anggota dia ni. Akhirnya setelah 5 tahun 4 bulan berunding, Gilad Shalit dibebaskan pada 2011. 18 hari bulan Oktober tahun 2011. Ketika dibebaskan Gilad Shalit, pembebasan itu digelarkan sebagai Wafa'ul Ahrar. Operasi pembebasan. Bebas satu orang tebusan saja dipanggil operasi. Dan yang lebih memelikkan kita, satu orang nama Gilad Shalit dipulangkan oleh Hamas kepada Israel dan Israel sanggup tukar dengan 1027 tawanan Palestin. Dia sanggup tukar. Mana Israel kata, kau ambillah 1000 orang ini, aku pulang balik pada Palestin, tolong pulangkan satu orang anggota aku. Ini orang Yahudi. Daripada 1000 lebih orang yang dia bebaskan itu, 280 orang daripadanya orang Palestin yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dia sanggup bebaskan banduan seumur hidup daripada membiarkan satu orang anak bangsa dia ditahan oleh bangsa lain. Ini kuatnya Yahudi. Jadi orang Yahudi bebaskan. Fasa pertama 18 Oktober itu dia bebaskan 477 tawanan. Fasa kedua, bulan Disember 2011, dia lepaskan lagi 550 tawanan. Kalau kita tanya, kenapakah orang Israel dia nak tukar tawanan? Itu kewajipan agama dia. Fardu Ain. Dia tak akan benarkan anak bangsa dia ditahan oleh bangsa lain. Pelik Yahudi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, balik kepada cerita Hamas ini, dan Israel ini, disebabkan pertempuran ini dah memakan masa 2 bulan 2 hari. Menyebabkan ini antara pertembungan yang paling lama dalam sejarah kita moden inilah, sejak 15 tahun lepas. Dan saya rasa tuan-tuan pun dah lama dah tak minum kopi yang mahal tu. Anak-anak kita pun agak lama kali ni tak beli burger. Sampai dah tak nak belilah anak-anak kita. Tak nak minum air coklat tertentu. Dah tak nak mengetih air tertentu. Ada setengah kedai semangat betul. Kita datang, ya cik, air apa? Lagi Milo kosong. Tak ada ya, kita boykot ya. Wow, bagus betul lah kedai ni. Ya cik, nak air apa? Bagi Nescafe. Oh, minta maaf, kita boykot ya. Bayang orang kedai tak jual Nescafe dengan Milo. Masjid elok hidang Nescafe. Okey. Ni bukan masjid sini, masjid lain. Elok minum Nescafe. Disebabkan kali ni agak lama, maka dah tak ramai orang kita ni dah ambil tahu sangat cerita Palestin. Saya ingat masjid ni je yang suruh ceramah tajuk Palestin. Saya lama dah tak pakai benda ni. Sebab orang lain dah tak cerita, sebab kita lama sangat. Bahkan ada beberapa masjid yang menjemput, ini untuk saya lah, yang asalnya jemput tajuk Palestin. 2-3 hari sebelum program, tukar tajuk lain. Bila tanya kenapa tak nak teruskan tajuk Palestin? Macam dah okey. Okey, kita ikutlah penganjur kan. Macam dah okey je Ustaz, macam dah tak ada apa lah. Apatah lagi orang kita ni, orang Malaysia ni, ini kajian netizen lah. Kalau kita tengok perangai netizen ni, orang kita ni panasnya 3 bulan je. Lepas 3 bulan dia malas dah. Angat-angat tai apa saya tak tahulah, ayam ke beruk ke apa ke. Tapi itulah perangai netizen Konoha kita, 3 bulan je.
Lepas tu dia dah tak semayang. Ini baru 2 bulan 2 hari. Tu pun dah surut sikit lah. Mungkin orang dah mula sibuk pasal bola, siapa menang, siapa kalah, pasal padang bola, pasal konsert akhir Gegar Berganza dan macam-macam lagi. Jadi orang dah tak berapa nak cerita sangat cerita Palestin ini. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada warga Masjid Syekh Haji Ahmad, Bandar Seri Senayan, kerana antara masjid yang masih menunjukkan kebersamaan dengan Palestin ini. Tempat lain saya ingat dah tak ada. Ini personal saya lah, saya tak tahu penceramah lain. Dah tak berapa nak cerita sangat dah pasal Palestin ini. Tapi saya ingat cerita Palestin ini kita perlu sentiasa kongsikan juga dengan masyarakat. Kerana di saat kita pada pagi ini selesa bersimpuh di dalam masjid, ketahuilah bahawa saudara-saudara kita, bukan orang lain, saudara kita yang sedang berada di bumi Palestin, khususnya di Gaza, 60% daripada rumah-rumah sana musnah total. Dan 50,000 keluarga, rumah mereka dah tak boleh diduduki langsung. Ada 250,000 unit rumah rosak teruk, macam dah tak boleh nak baiki lagi. Dan data daripada Kementerian Kesihatan Gaza, Gaza Ministry of Health, setakat hari ini yang dah 2 bulan 2 hari ini, sudah berlaku 21,731 kematian di Gaza. Yang cedera juga dah cecah 4,016 orang. Seramai 7,533 wanita dan kanak-kanak telah terbunuh. Dan jumlah ini mewakili 67% daripada keseluruhan casualties ataupun angka korban. 67% adalah wanita dan kanak-kanak. Balance tu bawa orang lelaki-lelaki. Dan ada 420 orang kanak-kanak juga dilaporkan terbunuh ataupun cedera tiap-tiap hari. Dan ada 788,800 orang wanita dan juga gadis telah dipindahkan daripada kediaman masing-masing. Seramai 2,056 wanita terpaksa bertukar menjadi ketua keluarga selepas kematian pasangan mereka, iaitu suami. Dan ada 7,401 kanak-kanak telah jadi yatim, kehilangan bapa mereka. Dan sekarang ni di Gaza ada 50,000 wanita di Gaza sedang hamil, dan dijangka 5,522 orang akan dijangka bersalin pada bulan ini dan bulan depan. Di Gaza setiap hari ada 180 orang ibu bersalin. Tiap-tiap hari 180. Dan sekarang tempat bersalin dah tak ada. 14 buah hospital, 45 pusat penjagaan kesihatan telah ditutup total. Sama ada ditutup atas paksaan ataupun kerana telah musnah. Maka ada wanita yang terpaksa bersalin di kemah-kemah sementara. Puan-puan di belakang yang pernah ada pengalaman bersalin, cuba nanti untuk nak bersalin anak yang seterusnya beranak dalam kemah. Apa rasa? Pacak kemah depan rumah, bersalin sekali. Itulah perasaannya. Seksa, tak ada santunan, tidak ada apa. Sebab itu cerita di Palestin ni bukan cerita antara Islam dengan orang Yahudi. Tidak. Palestin ni cerita kemanusiaan. Kita tak perlu jadi orang Islam pun untuk nak menyokong Palestin. Cukup jadi manusia saja. Ni nasihat kepada rakan-rakan yang non-Muslim lah. Sebab ada rakan-rakan non-Muslim yang kata kami tak campur, ini masalah Islam dengan Yahudi. No, ini bukan problem Islam dengan Yahudi. Ini problem kemanusiaan. You tak perlu convert jadi Muslim untuk nak faham masalah di Palestin. You cukup jadi orang saja. Kalau you manusia, you tak akan sanggup menengok apa yang tengah berlaku. Cuma bagi kita orang Islam, Palestin ni dia jadi istimewa sebab buminya itu. Buminya. Kerana manusiawi je. Kita tak suka tengok kezaliman. Tapi dia Palestin ni dia memang di hati kita. Kenapa Palestin di hati kita? Sebab dia salah satu tanah suci. Tanah suci ni tuan-tuan, Makkah, Madinah dan juga Palestin.
Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasati allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan Allah untuk kita masuk. Surah Al-Ma'idah ayat 21. Ini ayat Quran disebutkan ardal muqaddasati allati kataballahu lakum. Ardul muqaddasah, tanah yang suci. Apatah lagi, ia adalah tanah yang diberkati. Dia berkati kerana apa? Kerana pertama pernah berlaku Isra wal Mi'raj. Pernah berlaku banyak benda-benda yang ajaib. Para nabi, majoriti ataupun keramai daripada nabi ini sama ada dilahir, dibesar atau disemadikan di bumi Palestin. Ramai, hampir 50 orang nabi-nabi. Antara nabi-nabi yang berasal sama ada lahir ataupun membesar atau disemadikan, antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan juga Nabi Ushia. Orang putih panggil Joshua. Ke-50 Nabi ini sama ada pernah hidup, pernah tinggal di bumi Palestin. Ini semua nama disebut dalam Quran. Bahkan Nabi kita SAW pernah ziarah bumi Palestin ini dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apatah lagi di Palestin ini ada masjid kita, Masjid Al-Aqsa, yang merupakan kenangan kita, iaitu kiblat kita yang pertama. Dan diduduk ranking nombor 3 masjid terbaik dalam Islam. Sunat hukumnya bermusafir ke bumi Palestin ini. Pahala semayangnya 500 kali ganda daripada tempat lain. La tushaddur rihalu illa salasati masajid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Tidak diberatkan untuk mengembara kecuali ketiga tempat. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Ini hadis Bukhari Muslim. Sebab itu Palestin ni dia duduk dekat di hati kita kerana ianya adalah bumi yang diberkati. Tapi kalau selain daripada itu, dia dekat dengan hati kita kerana isu Palestin juga isu kemanusiaan. Tuan-tuan, 2 bulan perang, 21,500 orang mati. Ini bukan jumlah yang sikit, tuan-tuan. 21,500 orang ni bukan sedikit. Kalau tuan-tuan nak tahu berapa perkembangan terkini kematian dekat dengan Yahudi, dekat dengan Gaza ini, tuan-tuan boleh rujuk laman sesawang PBB, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ataupun OCHA, OCHA. OCHA dia akan update berapa data terkini. Palestinian fatalities, Israeli fatalities, Palestinian injuries. Dia tiap-tiap masa. Macam kita nak tengok apa yang berlaku hari semalam, 8 hari bulan. Serangan, berapa bom, berapa yang mati. Dia tumpu pada kanak-kanak dengan wanita saja. Sebab kita kemanusiaan. Baiklah tuan-tuan. Yahudi ni, dia bangsa yang Allah murka. Itu masalah dia. Kan kita selalu baca dalam sembahyang, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan aku jalan-jalan sebagaimana yang kau tunjuk kepada orang-orang yang kau berikan nikmat. Dan jangan jalan orang-orang yang kau murkai. Al-maghdub. Siapa orang-orang yang al-maghdub? Ada satu riwayat, kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, innal yahuda maghdubun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kenapa sampai Allah begitu murka kepada Yahudi? Antara sebab. Yahudi ni hobi masa lapang bunuh nabi-nabi. Itu yang Allah Ta'ala murka sangat.
Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Antara sebab-sebab Yahudi ini dimurkai oleh Allah, ni Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 112, sebab mereka ini membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang kuat. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, orang Yahudi bunuh 43 orang nabi. Dan mereka juga bunuh 170 orang pengikut-pengikut Nabi yang mereka bunuh itu. Berdasarkan riwayat daripada Abu Ubaidah dalam Musnad Al-Firdaus, Bani Quraizah saja bunuh 43 orang Nabi waktu siang. Dan 112 orang pengikut Nabi-Nabi pada waktu malam. Bani Quraizah saja. Kata Al-Qurtubi, Yahudi ni dulu mereka bunuh 300 orang Nabi dalam sehari. Dan antara yang terkenal dibunuh oleh Yahudi, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria. Ini semua terbunuh di tangan Yahudi. Jadi tuan-tuan, kalau Yahudi sekarang bunuh wanita dan kanak-kanak, jangan pelik. Nenek moyang dia bunuh Nabi. Dia orang bangsa yang tak boleh diajak berperang. Sebab mereka ni daripada dulu suka mengelat. Ataupun dia tak anak jantan. Bila berhadapan, dia tak akan berani bertentang mata. Umpamanya kita ajak dia bertumbuk. Dia datang, kita datang. Standby, pasang kuda-kuda. Kita jom, pasang, boleh. Baru nak tumbuk, dia tumbuknya anak kita. Ditumbuknya isteri kita yang tak ada kena-mengena dalam perlawanan itu. Itu perangai dia. Sebab itu kalau kita tinjau dari segi sejarah, Nabi kita, dia tak suka berperang dengan Yahudi. Asalnya. Yang Khaybar tu kemudian. Kenapa Nabi tak suka perang dengan Yahudi? Kes-kes macam ni lah. Dia suka mengelat. Dia bukan anak jantan. Dia tak berdepan. Semasa zaman Nabi, ada 3 family Yahudi terbesar. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada Bani Quraizah. Jumlah mereka secara keseluruhan lebih kurang ada 4,400 orang. Antara 3 golongan itu, kabilah yang ada anak buah paling ramai, Yahudi Bani Qainuqa. Dia ada 1,500 orang anak buah dia dalam sebuah kampung. Bani Quraizah ada lebih kurang 1,400 orang. Dan selebihnya itu Yahudi Bani Nadir. Adalah kabilah lain yang kecil-kecil. Rumah tak banyak, 10 pintu, 12 pintu. Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Has, Bani Sa'idah, Bani Ju'sham, Bani Auf dah banyak lagi. Apa yang Nabi buat dengan orang-orang Yahudi ini, Nabi buat perjanjian. Panggil ketua-ketua dia, duduk semeja, kita buat agreement. Nabi buat 10 perjanjian sekitar Madinah. Bani Damra, Bani Ghifar, Bani Mudlij, Bani Johana, Khuza'ah, Muzainah, Aslam, Asja', Amir bin Ikramah dan Banu Adi. Nabi buat perjanjian. Kemudian Nabi tambah lagi MOU, 4 perjanjian di kawasan Timur Laut Madinah. Najad, Yamamah, Oman, Hadramaut dengan Bahrain sekarang. Kemudian ada 7 perjanjian Nabi buat dengan penduduk sebelah selatan. Majoriti Yahudi, Kristian, Jarbah, Azrah, Ailah, Qada'ah dan Jumatul Jandal. Nabi panggil lagi dengan orang Yahudi, khusus ada 4 perjanjian MOU. Dengan Yahudi Khaybar, Fadak, Timak, Wadi Al-Qura. Tapi disebabkan Yahudi ini daripada zaman nenek moyang dia, hobi kedua dia, hobi pertama tadi bunuh nabi-nabi. Hobi kedua dia langgar perjanjian. Hobi dia. Ini Yahudi. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidup pun keji. Lain mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, jadi setan. Mulut manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulutnya memuji, hati mencaci. Di mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan muka mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Inilah orang Yahudi.
bercakap mengulum lidah, berjalan mengendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Perangai dia. Antara yang pecah perjanjian pertama zaman Nabi, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini tuan-tuan, Nabi dah buat perjanjian. Engkau orang Yahudi, engkau tak suka aku, tu kau punya pasal. Tapi ini negara kita, jaga sama-sama. Kalau aku dan orang Islam kena serang dengan musuh, korang kena bantu. Korang jangan pula menimbulkan, adalah perjanjian-perjanjian ni dia dah sign. Tapi tahun 624, umat Islam diarahkan oleh Nabi kepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Orang Yahudi telah di PKPD-kan. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan selama 15 hari. Apa sebab mereka kena kepung 15 hari? Sebab mereka menganjing, kononnya Nabi itu menang perang Badar lawan orang Mekah. Dan mereka kata menang sebab orang Mekah bodoh semua. Engkau orang lawan dengan orang yang tak sama level. Itu semua orang bodoh semua. Kalau nak tahu anak jantan meh lawan dengan kita orang ni, orang Yahudi, orang lama, old school, otai. Kalau lawan dengan orang Mekah, apa orang Mekah tahu? Disebabkan mulut mereka celupa, turun surah Ali Imran ayat 12 sampai 14. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Hei Muhammad, kau jawab dengan orang-orang kafir itu, engkau pun kami akan kalahkan di dunia ini dan kau akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat engkau akan dikumpulkan. Jadi orang Yahudi kurang ajar. Mereka ni memang jenis-jenis netizen Konoha kita ni lah, jenis kritik siang malam, pagi petang, tak ada kerja. Akhirnya, bila Nabi dah marah, dia reda sikit. Kemuncaknya, mereka cabul kehormatan wanita Arab di pasar Bani Qainuqa. Orang Arab ni orang Yahudi. Yahudi dia ada pasar raya dia. Jadi setiap kali nak membeli, kena masuk ke pasar raya Yahudi. Kebetulan ada seorang muslimah ketika itu dicabul kehormatannya, barangkali di sexual abuse ke, orang meraba ke, apa Wallahualam apa yang berlaku. Disebabkan pencabulan maruah orang kita, orang Islam, orang Muslim yang ada dekat-dekat situ marah. Akhirnya berlaku pergaduhan yang sampai menyebabkan berlaku pertumpahan darah. Dan ini jelas langgar perjanjian. Jadi Nabi pun marah dengan tindakan Qainuqa. Nabi kepung mereka selama 15 malam. 2 minggu PKP. Tak boleh masuk makanan, bekalan tak masuk. Stok beras apa semua, minyak masak semua tak boleh masuk. 15 malam. Apa Yahudi buat? Yahudi lantik perunding. Macam sekarang ni pun, dalam konflik pun ada jururunding kan. Jururunding sama ada Qatar, Mesir, sentiasa jadi perunding lah. Tapi zaman itu Yahudi lantik siapa? Abdullah bin Ubay untuk jadi juru cakap. Abdullah bin Ubay pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya mohon Tuan ada ihsan. Janganlah kepung Qainuqa tu sampai 2 minggu. Itu semua orang yang pernah tolong kami ya Rasul. Sebelum Tuan datang sini, mereka tu semua sekutu Khazraj. Tolonglah ihsan kepada mereka. Dulu dia tolong saya punya politik. 400 hasiran wa 300 dira'un qad mana'uni minal ahmar wal aswad. Mereka dulu 300 askar bersenjata, 400 tak ada senjata, pertahankan saya dan pasukan saya di Bu'as. Takkan Tuan ya Rasul tak boleh tolak ansur sikit? Jadi Bu'as ini masa tu berlaku bergaduh antara Aus dengan Khazraj. Peperangan itu bergaduh dekat kawasan kebun Yahudi, Bani Quraizah. Jadi Aus disokong oleh suku Quraizah. Bani Nadir datang kemudian. Arab Badui dengan Banu Muzainah datang lepas pada itu. Adapun puak Khazraj, dia bergabung dengan suku Badui daripada Juhainah dan juga Asja'.
Jadi Abdullah bin Ubay beritahu, ya Rasul, ini orang dulu tolong kami punya politik, tolong raikan sedikit. Okey, Nabi kata tak ada masalah. Setuju dengan permintaan Abdullah bin Ubay. Nabi kata begini, aku akan tarik balik arahan perintah kawalan pergerakan, tapi mereka aku beri 3 hari tinggalkan bumi Madinah ini. Aku tak benarkan mereka duduk. Nabi halau. Jadi selepas rayuan daripada Abdullah bin Ubay, mereka pun diusir daripada Madinah. Semua harta mereka jatuh kepada tangan Islam ketika itu. Ingatkan selesai, datang pula Yahudi kedua, pecah perangai. Bani Nadir. Bani Nadir ini, dia adalah Yahudi yang juga membuat onar. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Yang cerita ini Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Dan dia yang telah mengeluarkan orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada hari mereka berhimpun nak berperang dengan Nabi. Rupa cerita ini dia ada berkaitan dengan cerita Yahudi Bani Nadir yang kurang ajar kepada Nabi kita. Pengusiran Bani Nadir ini dia berlaku tahun 4 Hijrah. Apa sebab dia dihalau? Sebab mereka cuba nak bunuh Nabi pula. Yang Yahudi yang first dulu tak ada nak bunuh. Yang ni nak bunuh. Macam mana mereka nak bunuh? Guna seketul batu yang ditolak daripada bumbung rumah. Kisahnya bermula bila Nabi pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Nabi nak minta mereka bayar denda. Kesnya berlaku pembunuhan Ammar bin Umayyah Al-Dhamri yang telah membunuh 2 orang kabilah Bani Kilab. Dalam perjanjian mereka mesti bayar ganti rugi. Jadi Nabi pun pergi. Huyai bin Akhtab, iaitu pembesar Yahudi ini, dia cadangkan masa Nabi datang, masa tengah berunding, korang cari seketul batu, letak atas bumbung rumah. Masa tengah mesyuarat, kau tolak batu tu, jatuh atas Muhammad. Biar dia mati, nampak macam kemalangan. Ketika Huyai bin Akhtab cadangkan perkara ini, tak ada orang berani buat. Semua orang kata, tak maaf bos, kami tak berani. Ini Muhammad orang baik, kami tak berani. Tapi ada seorang balaci pencacai namanya Amru bin Jahash, Yahudi. Dia kata, tak apa tuan, saya sanggup buat. Dia sanggup buat. Jadi orang dah warning apa semua, kau jangan masuk. Tapi dia tetap kata, tak apalah, saya buat. Ini perjuangan untuk bangsa kita. Tetapi ternyata perancangan itu tak menjadi. Apa sebab tak menjadi? Kerana Allah selamatkan Nabi kita. Allah utus malaikat Jibril untuk beritahu Nabi. Nabi punya special brand, tak ada orang boleh lawan. Nabi punya special brand, kita special brand kita baru SB. Dalam masjid kita pun ada 2 orang SB. Kita nampak daripada tadi lah, menyalak catit tak apa dia catit, kita pun tak tahu. Tapi kok mana pun penceramah kenal special brand. Tapi kalau yang Nabi punya special brand, tak ada orang kenal. Apa sebab? Jibril alaihissalam. Sebab dia nampak Jibril. Itu kelebihan Nabi kita. Dia punya perisikan maha. Jibril bisik, ya Rasul, minta balik sekarang juga. Atas ni ada batu, dia nak bunuh tuan. Nabi terperanjat. Nabi ubah rancangan dia. Bangun terus balik. Orang Yahudi pun heran. Alamak, baru nak hidang teh, dia dah balik. Projek tak jalan lah. Akhirnya Nabi balik. Nabi hantar Muhammad bin Maslamah untuk beritahu Bani Nadir, mereka kena tinggalkan Madinah sekarang juga. Sebab dia telah langgar perjanjian kerana berniat nak bunuh Nabi. Orang Yahudi pula terperanjat. Macam mana Muhammad boleh tahu? Special brand dia power. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, aku beri kau tempoh 10 hari untuk nak siapkan barang, keluar daripada Madinah. Kau tak sesuai duduk dengan masyarakat berbilang kaum. Kau cari negara kau sendiri. Alau keluar, nyak kau dari sini. Ketika itu Abdullah bin Ubay
sekali lagi kacau daun. Abdullah bin Ubay jumpa dengan orang Yahudi. Dia kata, bang, kalau aku jadi engkau, aku takkan tinggalkan Madinah ni bang. Apa hak dia nak halau kita? Dia tu orang mendatang, dia bukan orang sini. Ni orang anak asal, anak jati ni. Kita orang Madinah, dia orang Mekah. Mandai-mandai datang sini, masuk suku pun tidak. Dia suruh pula kita keluar pada sini. Kalau aku jadi engkau semua, aku tak layan. Jom kita lawan Muhammad. Oh, dia pula tukang provok kepada Yahudi. Yahudi tadi dah pindah bubur barang dalam beg lah. Memang nak pindah dah. Datang Abdullah bin Ubay. Tak apa bang, aku berjanji 2,000 orang aku akan sokong kau. Akan sokong Bani Nadir. 2,000 bang, kami akan support korang. Jadi orang Yahudi pun dah confident. We got numbers, convincing and legitimate. Oh, dia pun dah confident lah, boleh menang lah. 2,000 dapat sokongan. Oh, boleh menang lah kita ni. Tuan-tuan, ini Allah rakamkan pakatan ini dalam surah Al-Hasyr ayat 11. Allah rekodkan peristiwa ini, bukan drama. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Adakah kamu tak perhatikan orang-orang munafik yang bercerita kepada kawan-kawannya, orang kafir ahli kitab? Apa kata munafik itu? Kalau kau keluar, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kau keluar, aku pun akan keluar sekali dengan kau. Dia punya manifesto memang semangatlah kawan tu. Mana you jump, I jump. Apa nak jadi, jadilah. Muhammad dah melampau-lampau. Dulu dihalaunya Qainuqa, ini Bani Nadir. Dia nak meluaskan ketuanan agaknya, dia nak halau semua orang. Jangan layan, lawan, aku follow kau. Abdullah bin Ubay kan ahli politik, pidato berapi-rapi. Jadi Yahudi pun macam dah percaya dah. Siap janji nak support 2,000 orang. Yahudi naik semangat. Ini dah perangsang lah jaminan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay. Pemimpin mereka Huyai bin Akhtab dah jadi semangat. Jadi mereka ambil keputusan tak nak pindah. Apa nak jadi, jadilah. Orang Islam bila dah cukup 10 hari tak pindah, tentera Islam pun marahlah ke Bani Nadir. Dan Nabi sendiri pergi operasi itu. Nabi arahkan Ibnu Maktum jadi imam di Masjid Nabawi, bergerak, dan Ali bawa bendera tentera Islam. Orang Yahudi ni, bila dia tengok orang Islam datang, bawa panji, menggigil semua. Mereka sangkakan ini operasi nak merobohkan rumah aja. Biasa kan majlis perbandaran, kalau nak robohkan kedai buat tepi jalan, bawa bulldozer je kan. Bawa bulldozer, bawa backhoe begitu je. Ini bawa panji-panji. Ini bukan operasi membersih ini perang, menggigil masing-masing. Guguk. Dan orang Yahudi ni memang mereka bangsa pengecut. Takkan berani bertempur secara depan. Mereka akan berkubu di kota-kota. Dia akan lontar batu, panah di sebalik pokok-pokok tamar dan kebun-kebun mereka. Itu perangai dia. Sebab itu yang di Gaza sekarang, kematian 20,000 lebih, bukan kerana crossfire, bukan. Tapi bom. Bom ni tuan-tuan, daripada jauh je. Kalau dia nak jantan, jom kita berjumpa berperang betul. Crossfire, baru tahu siapa kuat, siapa tak kuat. Kau baling bom macam orang baling batu sajalah. Anak jantan kena crossfire lah. Tak, dia daripada jauh. Dia berani daripada jauh saja. Jadi bila orang Islam masuk, orang Yahudi dah takut. Tapi mereka masih lagi mengharapkan Abdullah bin Ubay datang 2,000 orang daripada belakang. Tapi tunggu, bulan tak timbul-timbul. Abdullah bin Ubay sudah scam kepada Yahudi-Yahudi ini. Sudah kena kencing sama Abdullah bin Ubay.
2,000 orang yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay hanyalah manifesto semata-mata. Tidak ditunaikan langsung. Kabilah Bani Ghatfan yang menjadi sekutu kuat, batang hidung pun tak nampak. Tinggallah Bani Nadir bersendirian bersama mereka. Duduk kena kepung 15 hari lagi. Dia Yahudi ni memang bangsa asyik kena kepung je kerjanya. Kepung aja. Sebab itu sekarang, bila sekarang kita tak buat kepungan, kita kepung boykot. Kita boykot produk-produk tertentu. Ada pro and cons lah tentang isu ini. Tapi jangan kata tak ada kesan. Ada. Ada kesan. Sikit sebanyak ada. Kesan untuk kita, kesihatan pun makin bagus. Duit pun tak habis banyak. Kalau tak, saya Sabtu Ahadnya motor bersilang kantor, burger macam-macam kat rumah. Ni ada sikit jimat sikit lah. Anak-anak pun dah makan nasi lauk singgang sekarang. Bagus. Dulu mana kenal singgang. Dia kat sekolah pula, kawan dia lagi Israel. Dia tak berani dia. Nak beli kat supermarket tu, nak beli Coco Crunch pun tak berani lah. Padahal suka makan. Adik nak tak? Israel. Tak berani. Kita pula tak tahu. Aku ingat burger je. Rupa ada benda lain lagi. Baru nak beli aiskrim. Mak, Israel. Okey. Cancel. Lala beli aiskrim Melaya je. Bagus juga budak-budak ni. Jadi sekarang ni orang beralih pula kepada produk yang buatan Malaysia. Tapi saya tengok buatan Malaysia pun Yahudi juga sekarang lah. Apa sebab? Harga pula Yahudi pula. La ilaha illallah. Kita nak lari pada Yahudi, jumpa Yahudi lain pula dah sekarang. Yahudi betul pula dah harga. Elok hari tu harganya okey. Ini bukan semua. Kan ada pula marah orang Melayu ya. Janganlah Yahudi sangat. Kau lebih pada Yahudi lagi. Akhirnya Yahudi kepung 15 hari, mereka pun surrender. Kalau lah orang Islam sekarang buat cara kepungan begini ya. Dulu bukan tak pernah buat tuan-tuan. Masa perang Yom Kippur, perang Arab Israel tahun 73, orang Arab pernah sekat minyak kepada negara Israel dan negara-negara barat. Terduduk negara barat. Kita ada minyak, tapi kita tak boleh nak laksanakan sekarang. Mungkin kerana kita pula terikat dengan perjanjian. Dulu Nabi ikat orang Yahudi dengan perjanjian. Ini kita pula terikat dengan perjanjian. Yalah, ini masalah antarabangsa. Sebab itu sekali lagi, apa yang berlaku di Palestin ini bukannya konflik Israel Hamas, bukannya konflik Israel Gaza, bukannya konflik Israel Palestin, tapi ini konflik Zionis Yahudi Israel dengan seluruh kita umat Islam. Sebab kami ni orang Islam, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Baik itu Nabi suruh umat Islam mesti bersatu. Innahu sayakunu ba'di anatun wa anatun. Lepas aku mati nanti akan berlaku huru-hara yang berterusan. Faman ra'aitumuhu faraqal jama'ah au yuridu tafriqu amri ummati Muhammad kaina man kana faqtuluh, kata Nabi. Lepas aku mati, kau akan tengok huru-hara yang tak berhabisan. Kalau di antara kamu melihat ada orang yang nak pecah belahkan umat aku, atau nak pecah belahkan urusan umat aku, walau siapa pun orang itu, peranglah kau dengan orang itu. Kau jangan kasih can. Dia nak pecahkan kau. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, kerana tangan Allah berada di atas jamaah. Fa inna syaitana ma'a man faraqal jamaah yarqud, kerana syaitan itu akan berlari seiring dengan orang yang nak memecah belahkan jemaah umat Islam. Siapa al-jamaah? Ulama bahas min akhtarit Tabari, dipilih oleh Imam At-Tabari, al-jamaah jamaatul muslimin. Yang disebut al-jamaah itu adalah seluruh kita orang Islam. Maka tuan-tuan, orang Palestin saudara kita. Kita kena jaga saudara kita. Kita semua bagai au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.
Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Duduk muafakat, menjunjung adat, duduk bersama, berlapang dada, duduk berkawan, bertenggang rasa. Duduk di kampung rasa merasa, duduk di negeri pada patutnya, duduk di majlis bermanis muka. Kita semua menjadi suluh dalam gelita, menjadi penyabar dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Mana yang keruh kita jernihkan, mana yang berbonggol kita ratakan, mana yang kesat kita amplaskan, mana yang menyalah kita betulkan, mana yang renggang kita rapatkan, mana yang sakit kita ubatkan, mana yang larat kita ingatkan. Semua kita dalam masjid, di luar masjid, semua main peranan untuk bantu saudara di Palestin. Yang buta mengembus lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu simpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga laut, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusup kalung, yang tinggi menyulang rabung. Kita sama kita orang Islam, sakit senang sama dirasa, jaga menjaga tiada lengah, bagi-membagi dalam susah, sama ke tepi sama ke tengah, sama merugi sama melaba, sama tinggi sama rendahnya, sama melangkah seiring sejalan, sama mengingat sama menjagakan, sama merasa rezeki di pinggan, sama meneguk air secawan. Sakit senang sama ditampung, laba rugi sama diutung, beban dan hutang sama ditanggung, dalam sempit sama berlindung, kalau karam sama mengapung, sama ke teluk sama ke tanjung, sama seperiuk sama selesung. Melukakan mereka berarti melukakan kita. Melukakan mereka sama seperti menyebabkan kita jadi sedih. Jadi sebab itulah sesuai tajuk pagi ini, kerana-Mu Palestin sentiasa di hati kami sebab Engkau saudara kami. Tuan-tuan, ada satu hadis ni di ujung-ujung ada satu hadis Nabi sebut, orang yang prihatin kepada saudara-saudara se-Islam ini, sesama Muslim ini, yang prihatin, yang jaga hubungan, yang faham kesusahan, orang yang ada perangai ini apa balasan dia? Balasan dia nanti, dia akan masuk dalam surga, dan surga itu lokasi rumah dia, lokasi yang paling strategik. Dia surga ni luas. Macam kita di Kuala Lumpur lah. Ada orang kita tanya, kau duduk mana? Duduk KL. Yalah, KL kat mana? Ada kata duduk Ceras. Ada orang tanya, kau duduk KL? Duduk kat mana? Aku duduk kat Bukit Bintang. Wow, kita kata itu tengah bandar betul. Kau KL? Duduk kat mana? Aku duduk kat Kenny Hill. Lain lagi. Kenny Hill ni have lah situ. Orang kaya-kaya. IU punya. Kau duduk mana? KL? Aku duduk, misalnya duduk Taman Tun Dr. Ismail, TTDI. Kita faham lah dia punya level dia dekat mana. Level itu kita faham. Surga pun sama juga. Ente surga, surga belah mana? Masuk pintu guard belah kanan, atas tingkat 4, tu rumah saya. Okey. Engkau surga kat mana? Yang atas bukit rumah warna biru tu rumah saya. Oh, okey. Jadi kita boleh tahu orang ni level dia apa? Dia surga ni bukannya macam rumah PPR yang sama je sampai tak pernah nak beza. Kita punya kedudukan ditentukan oleh cara kita di dunia dulu. Sebab itu dalam surga ni ada lokasi-lokasi strategik yang dia panggil heartbeat location. Lokasi yang paling tumpuan. Macam contoh di Kuala Lumpur, di manakah heartbeat location Kuala Lumpur? Jantung Kuala Lumpur ni di mana? Bukit Bintang. Apa sebab? Hidup. Duk-duk. 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 Dalam Kuala Lumpur yang tak pernah tidur, kawasan Bukit Bintang. Pukul 2 pagi, 3 pagi, sama je kereta banyak. Macam kita kan kalau Seremban, saya ingat pukul 11 ke atas, dah boleh baring atas jalan. Dah tak banyak kenderaan. Artinya bandar kita mati. Kecuali setengah tempat. Macam kami pun di Kuantan. Kuantan itu bandar raya. Tapi tak semua kawasannya hidup. Yang hidup belah mana? Belah Menara Kuantan. Belah mana lagi? Belah Teluk Cempedak. Itu sentiasa ada orang. Dup-dup, dup-dup, dup-dup. Jadi dalam surga pun dia ada dia punya lokasi heartbeat dia. Dekat mana heartbeat location surga ini?
Ini Nabi sebut. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta, Imam Al-Qurtubi sebut, dia ada satu bab, babun buhbuhatul jannah. Bab tentang dalam surga ada jantung dia. Dan di jantung surga ni, orang special je boleh duduk. Hadisnya daripada Umar Al-Khattab. Kata Ibn Umar, khatabana Umar bil Jabiyati. Ayah aku, Umar Al-Khattab, pernah berceramah di Jabiyah. Jabiyah ni letaknya di Syria sekarang. Bapa aku kasih ceramah sana. Apa pesan bapa aku? Ya ayuhan nas, inni qumtu fikum kamaqami Rasulillah fina. Wahai manusia, hari ini aku berdiri di depan kau semua sebagaimana Nabi pernah berdiri di depan kami semua. Faqal, dan Nabi telah berpesan kepada kami, usikum bi ashabi, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Wahai manusia, aku pesan kau melalui lidah sahabatku, kemudian melalui lidah orang yang selepas mereka, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Panjang. Summa yafshul kadhibu hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Kemudian nanti pembohongan berlaku di mana-mana. Orang yang bersumpah sedangkan sumpahnya palsu. Orang yang menjadi saksi, saksinya itu palsu. Alaikum bil jamaah, hendaklah engkau kekal duduk bersama jemaah. Wa iyyakum wal furqah, jangan bergaduh. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Karena syaitan itu akan duduk dengan golongan yang berpecah. Man arada buhbuhatal jannati falyalzimil jamaah. Siapa yang nak duduk di jantung surga, hendaklah dia bela jemaahnya. Whoever wants the best place in paradise, then let him stick to the jemaah. Kita mesti sama dengan umat Islam dari segi memahami kesedihan, keperitan yang mereka lalui. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Walaupun nak dilanjutkan, tapi kita ada acara-acara lain lagi selepas daripada ini. Maka sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa ke hadrat ilahi. Semoga pertemuan kita ini diberkati, dan kita panjatkan juga doa, moga segala urusan dan keadaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin dipermudahkan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara Arab dan negara Islam. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uk. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu an qawmil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir yang telah mendustakan utusanmu dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakan seksaanmu yang takkan mampu dicegah oleh mereka dengan berkat namamu yang pengasih dan penyayang. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara
saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah mereka. Ya Allah, kuatkanlah azam mereka. Ya Allah, kesabaran mereka berikanlah dalam menghadapi musibah ini. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ultu bihim warhamhum wa akhrijhim min dhikil wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin yang sedang lemah. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka. Ya Allah, keluarkan mereka daripada kepungan yang sempit di Gaza pada ketika ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma qul lahum wa la takun alaihim fa innahum la haula lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka di kalangan mereka. Sembuhkanlah yang sakit di kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh mereka. Mereka tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan daripadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.